rasanya bila kita bersama. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua. Mata separuh buka tu buka besar-besar. Sebab apa, hari ini hari istimewa ya, saya percaya. Dan anda akan bersama dengan saya dan juga Muaz sampailah penghujung rancangan, diisikan dengan pelbagai perkongsian yang sangat-sangat menarik untuk anda semua. Betul. Jadi hujung minggu ni kalau ada di antara anda yang baru saja bangun pagi bersama dengan kami sambil buat sarapan tu kan. Walaupun dia tak tengok, ada mak-mak kita ni ataupun ayah-ayah yang tengah masak, dia tak tengok TV tapi dengar suara. Betul. Terima kasihlah sebab bangun awal setiap hari menyediakan sarapan-sarapan yang baik untuk family kan. Itu satu pengorbanan juga tu. Betul. Dan bila kita sebut tentang pengorbanan ibu bapa kita, memang tak terkata. Memang banyak dari sampai kita lahir sampailah kita tua. Jangan ingatkan macam bila kita dah besar, mak ayah dan kita akan relax-relax. Tidak. Selama-lamanya mereka akan melihat kita macam baby, macam anak-anak kecil. Betul. Terutamanya dalam PKP ni kita rasa macam kita melihat ahli keluarga kita tu, kalau yang duduk sekali lah kan, memang macam-macam karakter, macam-macam perangai yang kita kenal. Khususnya untuk anak kita lah. Anak-anak kita ni ada macam-macam perangai bila berada di rumah, dalam PDPR-nya kan, dalam bekerja kat rumahnya. Jadi kita mengenali hati anak-anak kita sekarang ini dan mungkin itu kita boleh anggap sebagai sesuatu yang positif lah. Betul. Kalau sebelum ni kita sibuk kerja, tak sempat nak tengok anak macam mana perangai dia, macam mana belajar dia. Kang dia dah tahu dah. Oh macam ni kalau nak suruh dia belajar. Macam ni nak suruh dia rajin baca buku. Betul. Okey, tapi sebut tentang PDPR dan juga anak-anak kita ada ke rumah, teringat pula hari ini sekarang ni tak jadilah kalau kita tak update kita penonton kita yang ada dekat rumah mengenai dengan COVID-19. Okey, dan ini adalah terkini setakat semalam 19 Jun kita boleh nampak kita punya nombor beberapa hari ni turun naik. Tapi masih lagi dekat paras yang sangat-sangat berbahaya dan kita punya tapi namun begitu kita punya kes sembuh baharu pun tinggi juga. Setakat semalam 6,918 kes sembuh terbaharu. Dan kalau kita lihat kes kematian baharu pun mencatatkan angka yang tinggi iaitu 72. Dalam 72 tu ada 11 kes brought in death. Which is yang ini sangat-sangat bahayalah. Dan kalau anda lihat ini adalah pecahan secara keseluruhannya 5,911 kes baharu dan Selangor masih lagi mencatatkan angka kes baharu yang tertinggi. Okey, setiap kali apabila kita melihat ataupun mengetahui mengenai angka ni, pastinya akan membuatkan kita rasa gelisah, kita rasa macam tertekan kan, sebab ialah kita menantikan numbers ini akan turun setiap hari supaya kita dapat kembali seperti sedia kala. Tidaklah hanya berada di rumah, tetapi itulah kesabaran anda amat diperlukan, doa anda juga diperlukan agar kita lekas-lekas sembuh dan dapat menembani pandemik ini. Manakala seterusnya kita nak berkongsikan juga apa yang dikongsikan oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham, yang mana Hospital Pakar Kanak-Kanak iaitu HPKK UKM telah mula menerima pesakit COVID-19 malam dan pengambil milikan sementara hospital ini dibuat oleh KKM menggunakan kuasa di bawah Seksyen 3 dan Seksyen 4 Ordinan Darurat 2021 bagi membantu KKM meningkatkan kapasiti rawatan COVID-19 di sekitar Lembah Kelang. Jadi, hospital ini menerima rujukan hanya dari Pusat Kawalan COVID-19 Bersepadu Wilayah Tengah yang berperanan mengkoordinasikan pergerakan dan penempatan pesakit COVID-19 di Selangor dan juga di Kuala Lumpur. Itu dia. Okey, satu lagi isu yang kita nak bawakan kepada anda, di mana sekarang ni saya tahu ramai yang tak sabar-sabar nak dapatkan vaksin. Tapi anda harus ingat vaksin ini tidak dijual di mana-mana. Okey, vaksin hanya diberi oleh pihak kerajaan sahaja. Tapi kalau anda nampak di laman sosial ataupun ada panggilan telefon ataupun ada siapa-siapa beritahu, oh dekat sini ada jual vaksin, jangan sesekali pergi sebab anda tak tahu vaksin tu asal dari mana dan satu lagi tak tahu vaksin tu sebenarnya betul ataupun tidak. Betul. Dia difahamkan ada laporan yang telah pun dibuat vaksin ini dijual pada harga 450 melalui WhatsApp. Jadi kepada anda semua jangan tertipu dengan scammer. Kita boleh anggap sebagai scammer lah. Ya, dalam mereka melihat ini adalah peluang untuk nak ambil duit orang. Jadi kepada anda berhati-hati, takut nanti yang dicucuk itu bukan vaksin tapi air saja. Sebab penipuan kan dia boleh letak apa saja dalam tu. Jadi kita nantikan dan paling penting daftar nama anda melalui MySejahtera, okey? Betul. Okey, bila kita sebut tentang COVID-19 dan juga tadi Muaz ada sebut tentang PDPR, teringat pula cikgu-cikgu memang masing-masing cikgu ada banyak cabaran. Tetapi cikgu-cikgu yang ada di luar tidak putus asa begitu saja. Malah menjadi lebih kreatif demi nak bantu anak-anak murid untuk dapat belajar dengan lebih senang. Antara contohnya macam ada satu cikgu ni
yang viral. Anaknya ambil video ayahnya yang sedang melukis di atas lantai. Tapi bukan tak ada whiteboard. Ada whiteboard. Dah beri whiteboard kepada ayahnya. Tetapi ayahnya cakap sebab lukis dekat atas lantai, mungkin sebab luas, lebih senang untuk anak-anak murid faham. Ni ada video dia. Jom kita mainkan sedikit video dia untuk penonton kita. Tengok tu macam dia buat formula matematik Maths. Mungkin jugalah. Difahamkan juga sebab lantai rumah dia dikatakan luas. Sebab tu saya rasa Fiona lebih mudah untuk orang tengoklah kan. Dan juga senang nak explain. Banyak ruang untuk nak tulis-tulis. Itu dia. Ya, itu dia. Itu hasil dia. Tapi apa-apa pun kita nak cakap, good job. Terima kasih kepada cikgu-cikgu, tenaga pengajar yang ada di luar yang sering kali fikirkan cara-cara yang kreatif supaya ilmu boleh sampai kepada anak-anak murid. Betul. Sabaran yang hebat juga untuk cikgu-cikgu kita. Bayangkan kita nak menguruskan anak kita kat rumah PDPR ni ada 4-5 orang, seorang pun kita dah pening kepala. Betul. Anda bayangkan cikgu-cikgu nak uruskan 40 orang dalam PDPR untuk satu kelas. Anda bayangkan ada beberapa kelas yang dia kena handle. Jadi kita berikan kerjasamalah bersama dengan cikgu-cikgu. Jangan nak hentam cikgu-cikgu dalam WhatsApp group ni. Biasa ni kita tengok apa yang berlaku kan. Kalau boleh kita bincang. Itu yang paling penting. Cikgu pun pening juga. Okey, seterusnya apa yang viral kami nak kongsikan. Ini antara video yang boleh mencuit hati kita dalam keadaan sekarang ini. Kita semua sudah maklum. ATM machine buka pukul apa? Pukul 8 pagi sampai 8 malam. Itu adalah waktu yang dibenarkan untuk beroperasi. Dan kalau sebelum ini memang ATM machine ini akan tutup pada pukul 12.30 malam. Jadi sekarang lebih awal. Jadi ada satu video yang dikongsikan oleh seorang rakan kita melalui TikTok. Dia kata gelagat kawan apabila terkunci di dalam ATM machine punya inilah dia nak keluarkan duit kan. Jadi anda bayangkan, anda tengok video ni. Apa yang Fiona akan buat kalau situasi begini Fiona? Tiba-tiba dia tutup automatik. Saya akan panik lah. Tapi bagi anda semua yang ada dekat rumah, untuk pengetahuan anda, kalau situasi macam ni terjadi kepada anda, apa nak buat? Maksud saya dah terkurung dekat dalam bukan dekat dalam kereta tu. Okey, dekat dalam tu ada switch untuk anda tekan. Jadi pintu tu akan automatik, dia akan buka balik. Jadi jangan panik. Okey, jadi itu dikongsikan oleh Afif. Jadi sekali lagi untuk anda semua, kalau nak pergi bank, dah 7.45 tu tak apalah, kita postpone besoklah sebab takut nanti dalam anda nak keluar tak ada masalah dan sebagainya. Takut tersangkut. Lagi satu ialah sekarang ni bahaya kan. Sebab anda pun boleh guna sekarang tanpa wang pun, kita dah ada macam-macam caranya. Okey. Jadi itu yang viral kami nak bawakan untuk anda. Dan istimewa untuk hari ini, saya rasa istimewa hari ini. Semua lelaki-lelaki yang bergelar sebagai ayah, abah, semua rasa hari ini adalah hari nak rehat-rehat kerana ada orang nak menghargai mereka. Okey. Betul. Tekaan anda yang ada di rumah, betul. Kalau anda teka hari ini, topik kita akan bawakan adalah mengenai Hari Bapa. Okey, jadi bagi anda semua, apa lagi? Kalau ada pesanan, ada ucapan wish nak bagi kepada ayah anda, kepada abah anda yang ada di kampung, silakan. Okey, sampaikan sahaja di ruangan komen yang ada di Facebook Borak Kopitiam. Dekat situ. Boleh juga bagi tahu abah, nanti boleh tengok. Nanti kok kita akan ambil masa untuk bacakan ucapan anda kepada ayah anda. Betul. Sebenarnya sambutan hari ibu ke, hari bapa ke kan, kita sambut hari-hari lah sebab menghargai mereka, bukan ikut hari. Tapi hari ini lebih special untuk kita mengingati ayah kita, terutamanya sama ada ayah kita yang berada dengan kita ataupun yang sekarang ni tak dapat jumpa kan. Tapi untuk anda, kita ada sesuatu yang istimewa sempena Hari Bapa ni. Jom kita saksikan. Hari Bapa merupakan sambutan dan penghormatan kepada mereka yang bergelar bapa. Detik istimewa ini diraikan terhadap mereka yang telah banyak berbakti dan bersusah payah demi kebahagiaan keluarga dan anak-anak. Biasanya, Hari Bapa disambut pada hari Ahad ketiga, bulan Jun setiap tahun. Tidak kurang yang mengambil kesempatan ini bagi memberi sedikit penghargaan kepada bapa mereka di luar sana. Apa yang penting, anak-anak dan isteri sentiasa memandang tinggi betapa besar dan hebatnya jasa serta pengorbanan seorang bapa. Selamat Hari Bapa diucapkan kepada mereka yang bergelar ayah, abah, baba, daddy dan apa jua panggilan kepada insan istimewa ini. Jangan lupa ucapkan sayang anda bukan sahaja pada hari ini, tetapi luahkannya setiap hari senantiasa. Tanpa mereka, siapalah kita di dunia ini? Kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Ngam Fu Chan Jit Fai Lok. Wah, apa maksudnya Fiona?
selamat hari bapa. Okey, dalam Cantonese panggil bapa apa? Selalunya kalau Fiona panggil. Apa? Apa? Oh, iyalah ama apa. Betul. Sebab kita good job. untuk panggilan ayah ni ada banyak, daddy lah, abah lah kan, buya lah macam-macam. Jadi ini terpulang kepada kita. Tapi sama, semua ayah-ayah yang ada di dunia ini, mereka ni kadang-kadang ada yang tak menunjuk kasih sayang tu secara berterusan macam depan-depan. Macam mak selalu dia akan belai, dia akan tanya apa masalah. Tapi ayah ni dia akan membuktikan melalui pengorbanan dia keluar cari duit, kerja kan dan sebagainya. Dan kita akan tunjukkan beliau seorang insan yang banyak berkorban demi kawan kita yang ada di sebelah ni. Siapa kawan beliau? Jom kita tengok. Okey, sebenarnya saya nak kongsi ini adalah bapa saya, bukan saya ya. Muaz. Yes. Ni Jadi fotokopi mesin. bapa saya Haji Muhammad bin Hatan sekarang ni alhamdulillah lah sihat. Dia ialah aktif dekat surau sekarang ni, tak boleh pergi kan. Jadi ini anak saya yang pertama dan ni anak saya yang kedua. Jadi ramai orang kata muka saya ni memang follow bapa saya, betul tak? Betul, agree. Sama, Betul saya cakap macam fotokopi. Macam fotokopi kan? Saya rasa saya dah nampak dah bila nanti Muaz dah tua, nanti macam mana. Dah tak handsome macho macam tu ya. Okey, alhamdulillah. Jadi macam mana pula Fiona sambutan hari bapa ni? Nak tengok juga macam mana wajah suami kan? Surprise. Jom. Okey, itu ayah Fiona. Ada sama tak? Okey, kita tengok sekali lagi. Jap. Okey, yang tu ayah Fiona dengan anak sulung Fiona. Anak sulung Fiona kan. Yang ni dekat rumah Fiona. Ayah Fiona pun nampak muda lah Fiona. Muda kan. Yang ni suami saya. Okey. Tengah-tengah tu anak adik saya, bukan anak saya. Saya ada dua orang. Okey, yang ni anak sulung saya lagi. Dan kalau nak tahu sebenarnya Fiona dengan anak sulung Fiona dah lama tak jumpa. Oh ya? Suami Fiona pun dah lama tak jumpa anak. Lepas tu Fiona dengan ayah Fiona dah berbulan-bulan Muaz tak jumpa. Walaupun duduk sebenarnya tak jauh pun kan, tapi tak jauh. sebab kita sayang diorang ni kan, kita takutlah kalau kita balik jumpa dia ada apa-apa yang berlaku kan. Betul. Jadi anak pertama Fiona siapa yang jaga? Dengan mak dengan ayah Fiona. Okey. Sebab itulah macam kita cakap, kita kena orang kata macam praktiskan norma baharu ni supaya sebab apa? Sebab kita sayang mereka. Betul. Dan kalau kita tengok begitulah kasih sayang ayah kita kepada kita sampai daripada kita dia jaga. So kita ingat bila dah habis jaga kita tu dah settle. Tak. Rupa-rupanya dalam keadaan tertentu anak kita pun dia jaga. Jadi itulah pengorbanan ayah dan juga mak kita memang hebat sebab dia tahu dalam kesukaran kita sekarang nak menguruskan anak-anak ni, diorang ada untuk membantu kan. Betul. Okey, baiklah. Ayo sampaikan ucapan anda kepada ayah-ayah anda di ruangan komen yang ada di Facebook kita. Sebab apa kita sekarang ni kita nak berehat sebentar. Kejap lagi kita akan kembali dengan pelbagai pengisian. Terus bersama kami di Borak Kopi. Bacakan sedikit. Ni ada daripada Muhammad Saiful Aslam mengucapkan selamat hari bapa ataupun dalam kurungan abah. Maaf kalau selama ini Epu belum pernah menjadi anak yang membanggakanmu. Namun Epu akan terus berusaha menjadi yang terbaik. Semoga abah dikurniakan umur yang panjang dan kesihatan yang baik-baik selalu. Abah, engkau adalah inspirasiku dan pahlawanku selamanya. Cik Muhammad Zain Hasim. Love you so much. Wow, kita ni kalau dengar ucapan kepada bapa ni rasa macam terasa di hati tau. Betul. Sebab ucapan kepada bapa ni kadang-kadang kita jarang bagi. Selalunya kita bagi kat ibu. Kalau nak telefon pun kan, memang selalu cakap dengan mak jap. Kadang kalau cakap dengan ayah tu sikit-sikit je. Yalah kadang-kadang ada ayah yang berdiam. Ada ayah yang memang dia susah nak cakap, tapi kalau ada aktiviti dengan dia, masa tu baru kita boleh korek macam-macam rahsia. Betul. Kan? Sebab ayah dengan ibu masing-masing mempunyai kita boleh cakap perangai yang lain-lain kan. Jadi mungkin bagi anda semua yang ada di rumah sekarang ni ada telefon bimbit, kejap lagi mungkin anda boleh hantarkan pesanan, satu voice note ataupun satu message menghargai jasa mereka. Bagi tahu mereka ataupun kalau tak biasa nak lafazkan sayang semua tu, tulis saja I love you daddy
Macam tu. Saya rasa macam tu pun sudah cukup memadai untuk membuat mereka tersenyum seorang-seorang dekat rumah nanti. Okey. Jadi sekarang ni bersama dengan kita ada Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad yang merupakan perunding motivasi sebenarnya sambutan Hari Bapa ni. Seperti yang kami bincangkan, ayah ni memang seorang yang perahsia, seorang yang jarang untuk kita lihat dia memberitahu dia sayang kepada kita banyak kali. Tapi itu yang kita nak tu, kita takut kat situ nanti akan ada terputusnya komunikasi. Kan sayang kan. Jadi doktor bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi doktor. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa khabar Muaz, Fiona? Khabar baik. Jadi doktor, selamat menyambut Hari Bapa juga kepada doktor. Alhamdulillah, terima kasih saya bapa kepada 9 orang anak. Oh, tu dia. Wah, meriah. Jadi doktor, 9 orang anak ni pastinya ialah ada pelbagai perangai, ada pelbagai perkara yang boleh kita kongsikan. Jadi doktor, mungkin kalau kita tengok bapa ni boleh kita katakan sebagai misteri. Misteri akan tetapi sebenarnya dia sayang kita. Sayang kita, sayang yang tak terungkap, sayang yang tak nampak. Apa yang doktor boleh ungkapkan mengenai Hari Bapa ni doktor? Baik, pertamanya sekali kita kena fahamlah bapa ni sebenarnya dia seorang yang tidak mahu masalah yang ada padanya dikongsikan dengan keluarga. Pada dia hero, dia ketua keluarga, dia pemimpin. Dia kena jadi contoh, dia adalah kekuatan kepada keluarga. Jadi kalau ada masalah, biasanya selagi dia boleh simpan, dia akan simpan. Apa yang dia lakukan, kasih sayang ditunjukkan dengan cara pengorbanan yang dia berikan. Minta itu, minta ini, dia sediakan. Tempat tinggal dia sediakan, makan minum dia cukupkan, ya, pelajaran dia bayar. Jadi kalau kita ada masalah, dia menjadi tempat untuk kita minta pandangan dan nasihat. Kalau kita ni ada sesuatu kelemahan, kekurangan, dialah yang menegur, dialah yang mendisiplinkan kita. Jadi oleh sebab itu sebenarnya bapa ni walaupun kita tengok dia ni mungkin sangat perahsia orangnya, tetapi sebenarnya dia seorang yang sangat ambil berat, sangat prihatin, dan seorang bapa sebenarnya dia akan fikir lebih jauh ke depan. Ya, dia fikirkan kadang-kadang dari segi perbelanjaan ke, dari segi duit ringgit ke, dia fikir ya untuk masa depan anak-anaknya. Dia fikir ke depan. Dia sanggup buat 3-4 pekerjaan, tak jadi masalah bagi dia kerana itulah tanda sayang kepada keluarganya. Ya, jadi sebab itulah kita kena gembirakan mereka. Kita kena raikan bapa ni. Tak ada bapa sebenarnya yang tak suka apabila dia diraikan. Okey. Kalau kita tengok kan apa yang doktor kongsikan tadi merupakan kalau dia boleh samakan dengan kehidupan kita yang biasa, bapa pergi kerja dan sebagainya. Okey, apa komen doktor pula ataupun nasihat kepada bapa-bapa yang ada di luar situ, sebab sekarang ni PKP. Ada bapa yang buat kerja sampai 3-4 kerja. Betul. Demi untuk sara family. Ada yang sampai tak ada kerja tapi sedang macam buntu mencari jalan untuk mencari pendapatan untuk sara keluarga. Baik, apa yang penting kita faham bahawa PKP, total lockdown ni, sebenarnya COVID ni memberi kesan kepada ramai orang dan banyak keluarga. Dan bapa pun ada di antaranya yang sampai ke tahap buntu memikirkan bagaimana nak mencari sesuap nasib untuk ahli keluarganya. Tetapi sebagai seorang bapa, walaupun kita ni tidak mahu tonjolkan kelemahan dan kekurangan kita, tetapi dalam masa yang sama, kita perlu berkongsi masalah, bercerita masalah dengan rakan-rakan kita, dengan ketua kita, dengan mereka yang kita jangkakan mampu membantu kita. Sebab kadang-kadang kalau masalah tidak kita ceritakan, orang ingat kita tak ada masalah. Ya, contoh misalnya seorang yang ada rumah, ada kereta, ada nama, tetapi kita tak tahu, mungkin duit dia dah kering pun, hutang datang, bank duk kejar dan sebagainya, kan? Tetapi kalau kita tidak menceritakan masalah, orang tak tahu tentang masalah yang sedang kita hadapi. Jadi cubalah dalam keadaan kalau kita ada masalah, ada isu, cari tempat yang boleh kita ceritakan. Sebab itu bapa pun perlukan kumpulan sokongan. Dan kumpulan sokongan biasanya adalah rakan-rakan sama belajar dia, rakan-rakan satu universiti dia, kan, rakan-rakan sekerja dia. Ini adalah kumpulan sokongan yang kita perlu beritahu, kita perlu nyatakan, kita tak perlu nak simpan dan kita tak perlu malu jika kita ada masalah dalam musim pandemik ini. Dan satu lagi doktor, kalau kita tengok bagaimana cara yang paling baiklah hubungan
anak dan juga ayah ni untuk kita rapatkan. Sebab kita semua sudah maklum kalau daripada kecil komunikasinya begitulah sampai besar. Kalau tak ada yang nak merapatkan, macam itulah sampai bila-bila. Jadi saya yalah kadang-kadang risau apabila komunikasi ni berlaku, bila ayah dah tak ada barulah kita tahu sebenarnya ya Allah, ya kita lakukan macam-macam untuk kita, doktor. Saya nak pesanlah kepada anak-anak ya bahawa kita tidak tahu betapa besarnya kasih sayang seorang bapa sehinggalah kita kehilangannya. Macam saya sendiri sebenarnya saya tidak dapat begitu merasakan kasih sayang seorang bapa sebab saya dah ditinggalkan bapa sejak umur 7 tahun lagi. Jadi saya tak dapat begitu memahami. Tetapi apa yang saya lakukan ialah saya berikan sepenuh kasih sayang, kekurangan yang saya tak dapat tu saya berikan sepenuhnya kasih sayang kepada 9 orang anak-anak saya. Okey. Jadi apa yang boleh anak lakukan, kita kena faham tanpa bapa kita tak ada dekat dunia ni. Dan kalau kita nak marah bapa, kita tak suka bapa, kita benci bapa, kita dendam dengan bapa, sekalipun ingatlah bahawa bapa tetap bapa kita di dunia dan di akhirat. Jadi peranan kita, kalau kita tidak boleh gembirakan hati mereka, jangan kita hancurkan, sakitkan, sedihkan mereka. Doakan mereka. Ya, anak mungkin kalau kita lihat antara anak dan juga bapa, mungkin bapa dia ada ego dia, tetapi anak jangan layan ego anak. Anak kena dekati bapa, anak kena kesiankan bapa dan kena doakan bapa. Contohlah saya 40 tahun saya tak jumpa bapa saya tak tahu macam mana, tetapi ayah saya dah pun arwahlah. Tetapi setelah 40 tahun saya mencari dia, saya jumpa dia, saya tetap bersyukur saya dapat peluk dia dan sebagainya kan. Dan saya dapat sembahyangkan jenazahnya dan sebagainya dulu. Jadi oleh sebab itu, bila kita kehilangan bapa, baru kita rasakan bahawa bapa itu peranannya besar dalam hidup kita. Jadi sebagai bapa pula kena jadi contoh yang baik, bukan sekadar cari duit untuk anak-anak. Jadi contoh yang baik kepada keluarga. Dan yang paling penting, anak-anak sentiasa perlukan doa seorang bapa. Jadi kena ada saling mendoa. Bapa mendoakan anak-anak sebab doa bapa itu sangat penting untuk anak-anak. Dan yang penting juga anak-anak terus mendoakan bapanya sama ada di dunia ataupun di akhirat. Sebab bila matinya seorang anak Adam, yang akan dibawa nanti hanyalah antaranya ialah sedekah dan amal jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi doakan untuk bapa kita, gembirakan hati mereka. Di hari bapa, apa salahnya berikan hadiah yang istimewa untuk bapa kita. Dan insya-Allah dengan cara macam tu, maka akan lebih akrablah hubungan antara anak dengan bapa tu tadi. Itu dia perkongsian yang cukup lengkap. Dah terjawab dah semua soalan. Okey, bagi anda semua ini adalah satu wake up call lah kepada kita semua. Jangan nak tunggu sampai abah kita. Jangan kata abah sajalah, mak kita dah tak ada. Barulah time tu kita akan rasa macam, oh, alangkah bagusnya kalau ketika itu kita dapat membuat sesuatu untuk menghargai pengorbanan ibu ataupun ayah kita. Betul. Jadi buat tindakan sekarang juga. Mungkin macam anda boleh buat apa yang salah seorang penonton kita bagi tahu dekat dalam ruangan komen. Kita raikan hari bapa tiap-tiap hari. Dengan membuat apa pendekatan yang doktor tadi kongsikan tadi tu. Cuba ambil hati mereka, doakan abah kita tiap-tiap hari. Okey. Jadi doktor, ucapan kepada semua bapa-bapa yang bersama dengan kita, dengannya ada ucapan istimewa doktor nak sampaikan? Okey, bapa saya pun dah tak ada lagi dah sebenarnya, dan yang ada dalam hidup saya adalah bapa mertua saya, Tuan Haji Abdul Rahim, bekas seorang pesara guru besar, seorang bekas guru besar, dan usianya adalah 78 tahun pada esok hari. Dia lahir pada 21 Jun 1943. Jadi esok adalah hari lahirnya. Hari ini adalah hari bapa. Jadi saya mengambil peluang ini mengucapkan hari bapa kepada mertua saya, iaitu Cikgu Abdul Rahim. Semoga beliau terus diberikan kesihatan yang baik dan juga diberikan keampunan dan rahmah daripada Allah, dan juga kepada semua bapa-bapa yang ada di luar sana. Saya ambil peluang ini untuk mengucapkan selamat hari bapa, termasuk juga kepada kru-kru dan juga kaki tangan di Borak Kopitiam dan juga di TV3. Terima Okey, kasih. mungkin doktor boleh kongsikan Instagram doktor. Instagram saya senang saja, cari Dr. Tengku Asmadi.
Ya, Dr. Tengku Asmadi. Okey, join lah. Silalah follow Instagram saya. Okey. Terima kasih doktor. Sama. Okey, doktor bersama dengan kita tadi 9 orang anak yang diuruskan, alhamdulillah, rezeki dan juga yalah kita dalam keadaan nak menguruskan anak seorang dua ni pun kita rasa cabarannya luar biasa. Jadi itulah dia sedikit sebanyak kita berkongsikan pentingnya komunikasi antara bapa dan juga anak ni kan. Dan jom kita nak bacakan komen antaranya Facebook yang menghantarkan ramai pula hantar ucapan ni kan. Betul, Jadi ini media ramai. yang ada ni. Antaranya Fiona. Antaranya kita boleh tengok ada seorang penonton kita yang ada di rumah kata daripada Ainun ya. Buat abah tersayang selamat hari bapa, dah lama tak jumpa, memang betul-betul rindu. Dah setahun tak bersua muka lamanya. Ya. Okey, tak apa. Itu semua macam tadi kita Muaz cakap tadi doktor ada 9 orang anak. Ini sekarang ni kita akan tunjukkan kepada kepada anda semua seorang bapa yang baru sahaja bergelar bapa. Kita tengok apakah cabaran yang beliau sedang alami sebagai seorang bapa baru. Jom sama-sama kita tengok siapa itu. Hello, what's up guys? So, hari ni topik kita tentang sempena hari bapa lah. So, nampak tak? Nampak tak pasangan yang sangat sweet di talian kita? Ada Aindros dan Amirul. Hai! Wah, dan pun sebelum kita mulakan, tahniahlah untuk Ain dan Amirul atas kelahiran cahaya mata baru bernama Soraya Ya, Soraya nama dia. Alhamdulillah. Setelah penat 9 bulan, kita bawa dia, akhirnya keluar juga baby girl. Alhamdulillah. So, macam mana perasaan korang selepas menjadi mami dan daddy ni? Happy, excited. Something new lah, benda baru. Benda baru dia panggil anak kita benda awak. Tak adalah. Okay, Alhamdulillah macam Ain pun, Ain sangat-sangat happy. Ain rasa bila dah ada anak tu macam lain sangat. Sekarang orang rasa Ain faham perasaan kakak Ain lah, mak Ain ada anak tu. Kadang-kadang Ain tu ada macam penatnya ada anak. Tapi bila kita ada anak sendiri memanglah penat tu penat lah sejujurnya. Tetapi kebanyakan perasaan ni happy sangat. Macam bangun pagi kadang-kadang kau penat macam mana pun kau tengok muka dia macam happynya macam tu. Right, itu kalau macam perasaan korang muda kan. Mungkin sempena hari bapa ni nampaknya ini juga salah satu hadiah lah untuk Amirul. Mungkin Amirul boleh komen sikit lah tentang ni. Ni Father's Day hadiah kan saya bagi awak baby tau. Bila Father's Day? Hari ni lah. First time kot sambut Father's Day. So mungkin ni lah experience dia kan. Buat jaga baby. Something to look into lah every day kan. Setiap hari ada je benda yang kita excited kan. Saya nak tengok muka anak, pergi kerja membalik nak tengok muka anak kan. Ain dengan Amirul plan nak berapa orang cahaya mata? Takkan 10 Dah macam bola dah pula. Wow. Sebelum kita plan nak berapa cahaya mata tu, kita plan dulu. Bila nak ada yang baru? Bila sayang? Bila Allah bagi rezeki lah. Wah, dah jawapan Mirul. Saya kalau boleh bulan depan dapat baru. Siapa yang selalu bangun nak bila anak tu menangis? Okey, kalau bangun bila anak nangis, siapa sayang? Pagi-pagi? Hai. Jangan nak menipu. Hai. Kita ambil shift lah. So malam saya jaga. So pagi yang jaga. Okey, bila dah ada anak ni, sayang Ain lebih ke sayang baby Soraya? Ni bagus soalan ni. Kita suka awak. Jawab betul-betul. Awak salah jawab ni. Saya tutup kamera ni. Bye-bye. Kalau tanyain pun dia akan jawab sayang anak lebih lah. Tak pernah tanya kita, tak tanya saya. Dia tanya awak. Sekarang priority lah. Priority lebih kepada anak lah kan. Tak ada siapa yang sayang dia. Kalau bukan bapak dia. Saya pun tak ada siapa nak sayang saya kecuali awak. Soraya ada sayang awak. Soraya nak menyusu je. Mungkin harapan untuk cahaya mata ni, mungkin ada doa untuk cahaya mata kesayangan Amirul dan Ain ni. Jangan susahkan mami dan daddy. Bagi mami tidur yang cukup. Itu untuk bila kecil lah. Bila besar tu semoga jadi anak yang taat dekat mami dengan juga daddy. Jangan lawan-lawan. Jangan jadi macam daddy tau. Kuat lawan tau. Kuat merempit yang kecil. Macam-macam. Lepas tu apa yang dia cakap, chase your dream. Wow. Betul. Jadi doa untuk anak. Jadi anak yang salehah, sayang guna, hormat orang tua,
untuk minta Allah dan Orang tua je. Mami daddy tak ada orang. ada lagi kita nanti yang tua lah. Oh, kita tua dah tentu. Aduh, nanti tua pula. Tahniah untuk korang berdua atas kelahiran baby baru Soraya. Yeay! Semoga menjadi anak yang soleh dan solehah. Lah, itu dia. Amin. Amin. And Happy Father's Day, Amirul. Happy Father's Day. Okey. Ayo, Hai. saya rasakan Ha-ha. cabaran yang saya sebutkan tadi tu bukan cabaran jaga anak. Mm-mm. Cabaran dipermainkan oleh Ain. Ya, yeah, nak jaga isteri. Tapi itulah, mereka ni saling melengkapi lah. Ain dengan Betul. Wirul ni. Dua-dua karakter kita suka tengok. Jadi tahniah sekali lagi kepada anda juga yang baru saja bergelar sebagai ibu dan juga ayah. Seronok kan tak tidur malam? Tapi itulah kenangan yang paling indah untuk anda rasakan. Okey, sekarang ni kita nak ajak anda lah untuk mungkin hujung minggu ni tak tahu nak makan apa. Jom kita sama-sama saksikan Odin Cik Yana nak bawakan apa kali ni. Odin Cik Yana. Sabar. Alhamdulillah semalam pun kita dah bersiaran langsung dekat Borak Kopitiam. Ya Allah, ramai sangat yang WhatsApp nak beli rempah Odin Cik Yana. Hai, Assalamualaikum. Saya Cik Zaza, co-founder rempah Odin Cik Yana daripada company Masak Cik Yana. Ada ingat Cik Zaza tak? Semalam Cik Zaza dah bersiaran langsung. Alhamdulillah rempah Odin Cik Yana memang tengah trending sekarang ni. Rempah Odin Cik Yana memang sangat mudah kita nak masak steamboat dekat rumah. Lagi-lagi PKP kita tak boleh nak keluar. Rempah Odin Cik Yana kita ada 4 flavor, extra hot spicy, original kimchi dan sup steamboat. 10 minit je dah siap steamboat kita. Nak masak steamboat dekat rumah ni mudah je. Letak air, masukkan rempah, masukkan bahan steamboat, boleh letak ketam, udang, Masya Allah. Sedapnya. Mesti penonton dekat luar sana tengah terliur kan? Tak sabar nak masak steamboat dekat rumah. Jangan lupa dapatkan rempah Odin Cik Yana dengan mana-mana ejen, stokis yang berdekatan dengan anda. Kita juga memang siapkan khas sekali bahan steamboat, mudah je duduk kat rumah. Order kita akan terus hantar dekat rumah. Rempah Odin Cik Yana sekarang ni kita memang ada offer special. Beli 2 percuma 1, RM29 sahaja dah dimat RM16. Dan dalam masa yang sama kalau join hari ni boleh menang emas raya tau. Join lucky draw menang emas raya. Ingat, beli 2 percuma 1. Dah boleh terus masak steamboat dekat rumah. Semalam kita dah bersiaran langsung dekat Borak Kopitiam. Masya Allah, ramai sangat yang mesej nak beli rempah Odin Cik Yana. Thank you sangat kepada penonton di luar sana. Dan Cik Zaza ucapkan terima kasih kepada anda semua. Jangan lupa dapatkan hari ni tau. Beli 2 percuma 1. Beli 2 percuma 1. Tersasa Cik Zaza. Beli 2 percuma 1. Jimat RM16, RM29 sahaja. Nak ngam lah tu. Kalau hari bapa nak beli Odin Cik Yana. Dan kita ada Hamidah Ashraf, katanya selamat hari bapa buat ayah Sulaiman bin Cik Awang, ayah kepada 8 orang anak. Semoga ayah sentiasa sihat selalu. Kakak sayang ayah. Walaupun ayah jauh di mata tetapi dekat di hati ya. Farida Abdul Aziz, alhamdulillah selamat hari bapa buat semua bapa-bapa di seluruh Malaysia. Anda semua hebat. Dan kita juga ada Cha Mion Momom. Dia kata selamat hari bapa kepada Amirul Ashraf. Sanggup korbankan masa buat family, kerja seminggu 22 jam siang malam, sentiasa cuba membahagiakan kami. Allah, saya ni kalau baca bab ayah ni saya memang sedih sikitlah. Kan memang dapat rasa macam mana ayah tu bekerja 22 jam. Hebat. Nanti kita akan bacakan lagi ucapan-ucapan anda, terus hantar di Facebook kami. Anda boleh cari saja Borak Kopitiam, okey? Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini di Borak Kopitiam. Welcome back. Kita kena macam tu, macam ayah sikit. Tak, ayah kan yang bangun pagi hujung-hujung minggu ni kan memang ialah ada ramai yang selalu memang bangun awal. Tapi kalau hari ni dia buat sarapan pagi memang special sikit lah untuk family kan. Ataupun mungkin dia relax hari ni mak dengan juga anak-anak yang plankan untuk diorang. Ataupun sekarang dah mudah dah. Jangan risau kalau anda mak bapak kita jauh daripada kita kan, kita boleh hantarkan macam-macam barang. Betul. Sekarang ni senang je, barang-barang ataupun makanan tu boleh sampai depan rumah. Jadi kita gunakan medium yang ada ni, okey? Okey, bagi anda semua kita ada sedikit perkongsian untuk anda semua yang ada di rumah, ajak anda untuk tengok drama lah. Okey, ini daripada
drama Diandra Madam E. Wallet bagi anda semua. Ini dia perkongsian sangat-sangat menarik. Berjayakah Siti Azmidah mengharungi segala keperitan dan dugaan demi perniagaannya? Saksikan minggu akhir drama Madam E. Wallet yang dibintangi oleh Ziana Zain, Ning Baizura, Zul Huzaimi, Anas Rizwan Enod dan ramai lagi di Diandra Isnin hingga Rabu ini 8.30 malam hanya di TV9. Jadi bagi anda semua yang merindui otak-otak semua boleh saksikan drama Madam E. Wallet. Oh, hebat betul ya. Bayangkan Ziana Zain juga Ning Baizura bergabung. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda menyaksikannya. Dan mungkin ada yang terfikir, dalam waktu ini hadiah apa yang paling sesuai untuk kita nak berikan kepada ayah kita? Ada macam-macam sebenarnya. Ting! Antaranya anda boleh buat sesuatu yang macam ni. Okey. Okey, ni khas untuk Muaz lah. Ya, khas untuk borak kopitiam lah. Bapa-bapa borak kopitiam. Bapa-bapa borak kopitiam. Okey, kita nampak ni macam kotak je. Apa specialnya kotak ni? Saya tak tahulah, saya tak berani nak buka ni. Dikabarkan ini adalah explosion box. Explosion box. Wait, jap, akan meletup ke? Okey, tapi box ni mungkin box yang ialah menggembirakan orang. Ready? Okey, ready. Kami pun tak tahu apa yang ada dalam ni. Okey. Buka and then apa yang akan jadi? Okey. Kita tunjukkan kepada anda semua yang ada dekat rumah. Okey. Mungkin boleh jadikan idea sedikitlah kepada anda kan. Ambil inspirasi sikit. Dekat dalam ni, okey, tengah-tengah ni boleh nampak ada kek yang dibuat daripada kad. Okey, kemudian dekat tepi-tepi dia semua dihiasi dengan gambar-gambar. Dekat dalam ada gambar Muaz, gambar Zack. Okey, jap saya cari ni. Ni siapa ni? Ni siapa ni? Ni ayah siapa ni? Okey. Ada gambar semua ayah dekat dalam. Okey. Jadi ini mungkin antara salah satu cara untuk ialah kita nak gunakan bahan-bahan yang ada. Ni kena kreatif dan sekarang ni bersama dengan kita ada Azza Azrina Abbas Mazni yang merupakan penggemar craft. Jadi sebenarnya kotak ni dia yang buat special untuk kita. Hello Azza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, okey, kalau kita tengok ni kan, ini sangat-sangat special ni kan. Macam mana explosion box, kita panggil ni explosion box lah, betul? Ya, betul. Explosion box ni boleh menjadi satu cara untuk kita menghargai mereka yang bergelar bapa. Pada pendapat explosion box adalah satu jenis yang akan ucapkan. Contohnya bertingkat kalau ucapan mesej kertas yang dilipat dan mesej kan. Tapi untuk box ni dia unik kerana bentuknya satu pasti dan apabila dibuka dia macam letupan. Sebab tu dia panggil explosion box sebab dia macam meletup. Betul. Bila dia buka je box tu semua macam terbuka macam tu. Yes. Okey, sekarang ni difahamkan juga Azza berada di Nilai kan. Jadi sekarang ni dalam era yang terbaru ni memang kita selalu buat video call. Kadang-kadang macam itulah tadi awak cakap ada terputus-putus sikit lah sebab dia punya line mungkin tak clear. Tapi tak apa. Mungkin Azza kena ke depan sikit okey. Kena ke depan sikit supaya suara tu clear. Sayang je tadi nak cerita pasal box apa semua kan. Sebab benda ni memerlukan craft dan juga masa yang lama lah. Betul. Jadi satunya untuk box ni berapa lama awak siapkan? Dia bergantung kepada detail kad tu. Kalau macam lagi banyak lapisan, lagi lama masa yang diperuntukkan lah untuk membuatkan ni. Contoh kad yang tadi tu, yang Cik tunjuk tadi tu, dia ada 4 layer kan. So biasanya saya akan ambil masa dalam 2 hari, 3 hari macam tu. 2-3 hari Okey. Sebenarnya kita tak sabar nak tengok macam mana nak buat explosion box ni. Kok-kok mereka yang plan nak bagi kepada ayah mereka boleh buat juga. Jom, boleh tak kita sama-sama buat? Okey. So, pertama sekali bahan apa yang diperlukan? Okey, bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas. Kertas kurang macam dia keras lah, maknanya dia tebal. Manila card? Ya, saya. Macam Manila card ke? Macam Manila card dia lebih tebal lah. Hanya dalam 230 ataupun 240 miligram. Lepas gam, double sided tape, hot glue gun, gambar-gambar dan juga mungkin mesej ataupun decoration lah. Maknanya kita nak tampal bunga ke, kita nak tampal apa-apa ke. Okey, lepas kita dah potong, kita dah letak bunga. Kita gamkan sekali. Okey, kemudian? Macam explosion box dia ada 4
kelopak. Jadi setiap kelopak tu dia akan ada dia ada lapisan-lapisannya kan. Jadi setiap kelopak tu kita kena ukur dan kita potong. Dan setiap kalau kita decide untuk buat 3 lah, 3 kali 4. So kita kena buat 12 kelopak. Di situlah kita akan tengoklah berapa banyak kertas yang diperlukan. Okey, ni kalau kita tak cukup peralatan pakai gunting biasa boleh? Boleh. Boleh je kan? Asalkan nampak bentuk tu. Ya, sebab kita ialah sebagai orang yang tak pandai seni sangat ni, memang benda-benda macam tu kita detail sangat. Ni kat mana awak belajar ni, Azhar? Awak belajar sendiri ke macam mana? Saya banyak tengok contoh-contoh di YouTube, di Instagram dan juga di Pinterest. Dan tengok crafter-crafter lain pun banyak juga buat yang macam ni juga. Okay, biasanya idea untuk buat, sebab saya percaya setiap kali buat explosion box ni macam-macam. Kan? Setiap kali idea tu datang dari mana ni? Datang dari mana? Bila kita tengok ni Pinterest dan sebagainya, kita akan tengok hanya kita boleh olahkan idea-idea tu daripada apa yang kita tengok daripada Instagram, daripada YouTube dan sebagainya. Ini nak buat lipatan ni pun saya masa pendidikan seni sekolah dulu selalu fail. Ya, susahnya nak buat. Jadi awak buat tu cantik je. Jadi adakah ini full time ataupun part time je sebenarnya, Azhar? Dulu saya buat sebagai hobi. Lepas tu dah lama-lama tu bila saya dah post di Facebook dan Instagram, ada orang-orang yang membuat tempahan. Dalam kelamaan dah jadi macam full time dah. Wow. Oh, biasanya okey. Biasanya satu explosion box ni harganya berapa? Dia bermula daripada RM70 bergantung kepada berapa layer atau berapa lapisan yang orang tu nak tempah lah. Paling kurang layer dia berapa? 4 Saya syorkan 3. Yang paling banyak layer yang saya pernah buat rasanya dalam 12 layer. Wow. Sebab kita 4. Kalau yang kita dapat 4 layer kan? Betul tak? Betul. Nampak tu? Tu muka Zack. Ini yang kita dapat ni nampak cantik. Tu Fiona. Okey, anda boleh tengok dengan lebih dekat Macam tadi kalau saya angkat tak nampak sangat. Okey, mungkin Azhar boleh kongsikan dengan kita. Dulu Azhar kerja sebagai apa? Saya kerja sebagai eksekutif. Jadi dalam masa yang sama, saya memang minat dalam bidang craft. Jadi bila banyak buat kan, lagi saya suka buat. Jadi dalam lama tu memang sekarang dah macam hari-hari buat kan. Sebab itulah mungkin orang cakap practice makes perfect. Daripada minat lepas tu buat hari-hari kemudian terus jadi sebagai kerjaya. Betul. Jadi dalam banyak-banyak benda yang awak buat, takkan awak bawa box ni mesti ada benda-benda craft lain yang awak buat kan? Apa lagi selain daripada explosion box ni? Selain daripada explosion box ni, saya ada buat juga pop-up card. Pop-up card ni tunjuk contoh. Okey. Macam contohnya macam ni, dia lipat 2 je, biasa je. Tapi bila dibuka, wow. Dia 3D. So, ini dipanggil pop-up card. Pop-up card, okey. Ada yang boleh ada lagu tak? Buka je. Ada tu? Belum lagi Belum lagi. Nanti mesti ada minta. Wah. Yang mana lebih susah Azhar? Yang explosion box ke ataupun yang pop-up card tu? Mana lebih susah mungkin saya rasa explosion box dia memang dia lama sebab berlapis-lapis. Tapi untuk pop-up card kita kena fikir macam mana dia nak bagi dia timbul, nak bagi dia keluar. Kita kena fikir dari segitulah. Macam tu kita kena fikir yang mana satu nak ke depan, mana satu nak ke belakang. Itu macam rumit sikitlah. Yes. Wow, tu dia. Sebenarnya macam tu tadi. Okey. Jadi saya yakin dalam kita PKP ni kan, apabila kita berada di rumah, waktu inilah anda boleh cuba untuk explore lagi bakat-bakat yang anda ada. Kalau mungkin ni kat sekolah dulu anda memang antara orang yang selalu dapat A dalam seni, apa kata anda cuba buat. Jadi kalau anda dah buat tak jadi-jadi, apa kata anda tanya sendiri pada Azhar. Kalau susah juga anda kena beli dengan dia lah. Jadi Azhar mungkin ada Instagram yang boleh kita terus nak order sekarang ni untuk nak bagi bapa kita. Instagram saya adalah Art by Azhar Azrina, ARTBYAZAH Azhar Azrina. Jadi itulah boleh tengok contoh-contoh lain juga. Selain pada explosion box, selain pada pop-up card, ada card-card yang lain juga. Okey. Baiklah. Terima kasih Azhar. Terima kasih. Nanti standby lah kalau ada orang order hari ni nak kena hantar hari ni juga tu
Kan? Okey, itulah dia bagi anda semua yang ada di rumah. Kita tunjukkan sekali lagi. Okey. Kokot anda nak ambil Sebab dalam inspirasi. banyak-banyak ni kan, yang paling special Fiona. Sebab saya rasa dia hantar gambar banyak kot. Ya kan? Dia punya je yang paling panjang nampak tu. Semua ke dia je. Oh, dekat situ. Yes. Yang saya punya adalah 3. Lepas tu ada Z. Dia kira. Lepas tu ada Haziq. Okey. Alright. Mana? Okey. Okey. Ada. Oh. Wow. Tengok Azam. Ni apa? Orang tempah tu nampak. Oh, yang ini dah ada orang tempat. Okey. Kreatif betul lah orang Malaysia ni. Jadi terima kasih sekali lagi Azhar. Terima kasih Azhar. Kami dapat dah. Okey. Okey, bagi anda yang ketika di zaman sekolah tak dapat A dalam pendidikan seni pun tidak mengapa. Boleh try, boleh praktis macam Azhar tadi cakap. Betul. Boleh pergi ke YouTube dan sebagainya untuk ambil inspirasi dan belajar. Okey, jom kita bacakan sedikit komen ataupun ucapan daripada mereka yang ada di Facebook ya. Ini daripada Masyita Tarmizi, katanya mengucapkan selamat Hari Bapa. Bapa kepada Abah Ahmad Tarmizi bin Shimin dan ayah Samsudin bin Muhammad Rus. Kami buat video ucapan Hari Abah. Boleh tonton di page Buzal Garden. Wow. Sweetnya buat video untuk Abah. Memang ramai yang hantarkan komen ni tau. Saya kata, tolong baca saya punya komen. Tolong baca saya punya komen. Okey, nanti kita akan bacakan lagi untuk anda semua kan. Sebab ramai yang hantarkan. Okey, baiklah. Bagi anda semua yang ada lagi ucapan, sila hantarkan. Kita akan cuba sedaya upaya untuk bacakan komen-komen dan juga ucapan anda sekarang ni. Lapar dah. Lapar? Okey, kalau lapar, anda nak bagi ayah anda untuk makan kan? Mungkin kupuk lekor ke apa, kupuk-kupuk yang berkaitan ni. Jom, kita ada Tok Ma. Mesti dia nak kongsikan sesuatu ni. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Datuk J, pengasas kerupuk Wera Tok Ma hari ini. Mari ke TV3 nak royak ke adik kakak bahawasanya produk kita, kerupuk Wera Tok Ma, dah 3 tahun di pasaran. Dan kita punya beribu-ribu orang ejen di seluruh Malaysia. Jadi, hari ini Kak J mari nak royak bahawasanya kerupuk kita ni berbeza dengan produk lain. Yang mana kerupuk kita ni nipis. Nipis rasa ikan asli dan diproses di kilang kita sendiri. Yang tak pernah cuba kerupuk Wera Tok Ma, boleh cuba hari ini dengan harganya yang amat menarik, RM8 sahaja. You akan dapat 1 tong besar ni. Tong 12 liter, RM8 sahaja. Jadi untuk awak cari pendapatan sampingan, boleh berniaga, boleh berbisnes dengan kami hanya serendah 100 lebih sahaja modal dia. Dan pulangan untung dia 2-3 kali ganda. Kalau you rajin, you boleh balik goreng, dapat 1 tong besar tu, pack balik dan jual dah dekat office ke dekat mana kan. Bersama kerupuk Wera Tok Ma, you all tak perlu risau tentang nak jual macam mana, nak pasarkan macam mana. Sebab bila join kerupuk Wera Tok Ma, kita adakan satu grup untuk coaching untuk ajar you macam mana nak jana income. Kepada sesiapa yang nak jana pendapatan bersama kerupuk Wera Tok Ma, boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda ataupun layari Facebook kami HQ Kerupuk Wera Tok Ma untuk mendapatkan produk bersama ejen-ejen berhampiran anda. Jadi Kak J mengalu-alukan kedatangan anda semua untuk join keluarga besar kami di seluruh Malaysia. Dan jom sama-sama jana pendapatan di musim PKP ni. Kerupuk Wera Tok Ma, tok kata lidah, tok geli teko. Okey, itu dia. Jangan lupa untuk dapatkan Tok Ma punya kopok. Dan ini antara yang hantarkan lagi, Rodiah Safar. Walaupun ayah telah kembali kepadanya, tapi jasa, kenangan dan nasihat ayah tetap di hati kami 6 beradik. Rasa macam tak puas bersama ayah, katanya. Ya Allah, terima kasih kerana memberi pinjaman kepada kami seorang ayah yang baik daripada Rodiah di Batu Pahat. Dan begitu juga kita ada Zila Z, katanya selamat menyambut Hari Bapa. Semoga ayah diberikan kesihatan yang baik. Kita ada juga Yu Azura Yusof, ada Cik Dila. Oh, ramai lagi, nanti kita akan bacakan untuk anda. Terus hantarkan di Facebook kami, Borak Kopitiam, okey? Kalau tadi kita dah tunjukkan anda idea untuk bagi hadiah kepada bapa anda, Explosion Box ni. Seterusnya, satu lagi idea, bingkai lumut dengan ceritanya. Tapi macam mana nak buat? Bingkai lumut?
Bingkai lumut. Lumut pun boleh jadi art and craft tau. Wow, okey. Okey, jadi sekarang ni bersama kita di atas tali kita ada Muhammad Felmi Irwan Cik Ngah, pemilik seni craft jari jungle. Hello, selamat pagi Felmi. Selamat pagi. Assalamualaikum Fiona. Waalaikumsalam. Jadi ni Felmi, kalau kita tengok bingkai yang ada lumut, ini lumut betul ke lumut tipu ni yang awak pegang tu? Okey, lumut ni kita memang import beli daripada Holland dan sebab kita nak jadikan dia bingkai, kita melalui beberapa proses untuk kita awetkan supaya dia tak hidup. Dia memang boleh terletak dekat dinding rumah untuk sebagai dekorasi yang sesuai sangatlah. Oh, maksudnya boleh bertahan lama lah tanpa ada kena siram ke apa semua lah. Yes, idea dia ialah untuk kita gunakan kehidupan tumbuhan hidup dan kita awetkan dan tak perlu menjaga langsung sebab kita dah preserve dia macam mumia lebih kurang. Tapi adakah bermaksud bingkai ni boleh tahan sewenang-wenangnya ataupun lepas seminggu ke sebulan ke kena tabur air sikit ke spray air sikit? Tak perlu air langsung. Dia tak boleh kena air dan tak boleh kena matahari sebab dia dah diawetkan. Sebab kalau kita letak juga air nanti akan tumbuh kulat-kulat yang tak diperlukan kat situ sebab dia dah bukan hidup kan. Betul. Tapi tadi awak ada kata lumut daripada Holland. Maksudnya di luar negara. Kenapa tidak boleh lumut daripada Malaysia? Okey, sebab saya memang hobi saya dulu ialah mula dengan terrarium. Saya menggunakan moss daripada Holland sebab moss dia gebu-gebu macam ni nampak ni. Bila dia gebu-gebu macam ni dan satu lagi memang kat sana banyak moss, banyak lumut. Kalau kita guna lumut kat Malaysia, saya pernah cuba. Tapi memang tak sesuai sangat sebab yang sesuai dekat Cameron Highlands semua yang moss sebab saya duduk di Kuala Lumpur kan. Memang kalau lumut yang ada adalah cuma lumut yang kita boleh tengok kat longkang-longkang tu. Bahaya tu dapat lumut dapat benda lain pula kan. Betul. Okey, tapi kita sangat-sangat curious lah juga macam mana sebenarnya nak buat bingkai lumut ni. Jadi mungkin Felmi boleh demokan kepada kami di sini dan juga penonton yang ada di rumah. Ya, boleh. Boleh. Kita jadi pertama sekali, bahan-bahan yang diperlukan selain daripada lumut Holland. Okey. Kita tengok video yang telah pun disediakan ni. Ini kita nak buat demo dia macam mana. Okey, sambil tu bolehlah awak cerita sikit. Okey, first kali kita perlukan bingkai dan memang kita gunakan gam lah untuk kita. Dan kita selalu guna tulisan macam apa custom yang kita nak. Kita akan letak dan susun. Kita akan gunakan elemen kayu ataupun batu yang sesuai dengan alam sekitar lah. Macam kita nampak ni tengah kita gam je. Memang gam memang selalu satu alat yang penting lah untuk kita sebagai craft tangan ni. Kiranya kayu dan batu ni juga daripada yang betul yang telah diawetkan? Kayu dengan batu kita just bersihkan saja. Tak perlu awet. Macam kayu kita pakai kayu jenis yang susah nak tumbuh kulat. Macam ni kita bersihkan moss dia, kita potong ikut kesesuaian size frame lah dengan seni yang kita nak sampaikan tu. Okey. Okey, kalau macam kayu tu naik macam lain macam je. Kayu ni nak dapat daripada mana tu? Kayu ni macam kita memang kedai aquarium banyak. So far kedai aquarium yang kita selalu nampak kayu ni ialah kita panggil sebagai driftwood lah. Dia sesuai untuk dia nampak unik sikit kan. Dia tak macam kayu-kayu biasa sebab dia bengkok-bengkok macam tu. Batu pula, batu biasa-biasa pun boleh juga ataupun batu, ada certain weight. Kita panggil saya pakai Serious Stone dengan Dragon Stone. Dan banyak yang elemen yang saya gunakan adalah memang sedikit sebanyak memang aquarium pun guna, aquascape. Betul, tapi maksudnya kita pun kena tahu had dalam frame tu lah, tak nak terlampau banyak sangat kan. Terlampau penuh sangat kan. Yang paling penting ialah pandangan yang kita pandang frame tu nampak cantik lah. Dia ada susunan yang menyenangkan mata. Dia macam bila kita selalu buat kita dapat ikut alam sekitar yang sebenar kan. So macam yang ni saya memang banyak dapatkan idea daripada Japanese Zen punya konsep lah. Susunan moss dia yang nampak tenang. Saya tengok dah macam dalam ni pun saya dah tenang. Tak tahu kenapa. Saya tengok awak buat ni, saya rasa automatik saya rasa macam, bestnya tengok ni. Dia sangat terapeutik lah. Macam kita sangat panggil relaxing lah buat hobi ni memang sangat sesuai lah untuk kita bila kita stres kan. Macam kalau kat rumah nak buat. Betul. Kalau kita tengok tadi Felmi ada pakai gum untuk lekat moss ni semua kan. Adakah semua jenis gum boleh ataupun bila dia panggil arts and craft gum je pun boleh juga? Dia selagi gum tu kuat, macam saya sesuai pakai gum uhu ni. Kalau frame yang besar saya akan guna X-Bond yang macam
gam yang tembak tu. Itu lagi sesuai lah kalau untuk frame besar. Kalau frame kecil kita boleh pakai gam ruhu je pun boleh sesuai juga. Okey, kalau macam ni selalunya tadi kita let's say dah siap apa semua. Dari segi penjagaannya nak basuh dia adakah cukup dengan lap saja? Lap ataupun sebuah air? Maintenance je tengok kat tempat kita letak kan. Kalau banyak habuk, kita perlukan bersihkan dalam 3 bulan sekali. So far saya letak dekat dalam rumah saya memang habuk tu tak nampak lah. Memang tak ada pun. Sebab kalau letak kat luar memang berhabuk lah. Kalau kat dalam rumah insyaAllah tak berhabuk. Kalau rumah berhabuk, macam mana kita nak bersihkan? Kita just pakai brush kecil. Macam ni, brush macam ni. Kita just sapu-sapu je dekat tu yang mana yang berhabuk tu. Sebab dia so far tak ada komplain lagi daripada customer saya yang habuk banyak melekat kan? Sebab dia orang letak dalam rumah. Betul. Okey, jadi let's say lah kita letak pada harga yang biasa-biasa. Macam kalau ada tengok ni memang dah terpaut hati. Macam mana harga dikira tu? Harga dia kita mula pada frame yang kecil dan kepada frame besar. Frame yang kecil kita bermula pada harga RM100. And frame yang besar memang ada yang sofa yang paling besar saya pernah jual yang saiz yang ni. Yang ni memang harga dia RM1,000, RM999. So yang ni yang kita buat kufi lah. Wow. Kufi di tengah. Yang ni memang sesuai untuk kalau nak letak kat dinding, kita ada hook kat belakang. Macam tu. Yang ni nak bagi ayah pun sesuai. Cantik. Memang sangat cantik. Memang sesuai kalau hari bapa memang alhamdulillah kita dapat tempahan banyak untuk hari bapa. Macam yang tutorial tadi tu super deck tu untuk hari bapa juga salah satu. Dia macam contoh-contoh macam tu lah. Sebab mana-mana bapa mesti suka kan dengan elemen-elemen hutan. Sebab dia orang semua lelaki kan suka berki adventure kat hutan. Betul. Ya, benda-benda macam ni lah. Kadang-kadang benda yang kita berikan, bila walaupun tak nampak tengok kita, tengok benda ni anak aku bagi ni. Bangga dia. Kan? Dia akan bercerita pada kawan-kawan dia selalu. Kan? Jadi mungkin kalau ada orang yang nak beli sekarang ni Instagram awak ataupun nak tengok perkara-perkara lain yang awak buat lagi yang kreatif-kreatif ni. Yang saya memang ialah sebagai hobi dan saya menjual di akaun Instagram saya Jari Jungle dan di Facebook juga Jari Jungle dan kami hanya menerima tempahan melalui WhatsApp saja. Saya tak ada ready stock sebab kita macam lebih kepada penggemar seni lah. Sebab kita perlukan masa untuk saya buat sebab saya pun bukan full time. Saya sebagai hobi kan part time. Saya pun bekerja lagi. Macam santai-santai punya order lah. Bukannya untuk full blast punya production lah. Nanti kalau dah full blast, masa tu baru fikir nak berhenti kerja lah. Kalau dah ada untung yang banyak kan. Bagus lah, kreatif. Jadi sekali lagi tahniah kepada awak, Felmi. Sebab dah memberikan satu inspirasi yang baru. Juga memberikan orang ada hobi-hobi baru dalam kita PKP ni. Mungkin boleh cuba. Betul. Terima kasih, Felmi. Terima kasih, terima kasih. Alright. Kalau saya tengok Instagram Felmi sendiri kan, Jari Jungle tu, saya pun dah rasa tenang dah. Semua hijau je macam tu. Betul lah. Sebab kalau ada di antara anda yang bertanya kan, hadiah yang paling sesuai untuk ayah ni apa? Cubalah kepada benda-benda yang hijau ni. Ayah selalunya suka kan. Kalau apa yang dia suka belikanlah dia ikan. Macam Mak Syahir cakap, sebenarnya kita tak boleh nak sampai kepada ayah kita, tak apa. Kita boleh beli menerusi dalam tali yang macam tu. Boleh sampai terus kepada ibu dan ayah kita yang ada di kampung halaman. Betul. Kalau ayah suka vacuum, belikan dia vacuum. Sekarang ni ada jual vacuum, senang aja kan. Alright. Okey, sekarang ni saya lapar lagi. Macam mana ni? Asyik lapar aja. Kalau lapar jangan risau. Kita ada pulut kuning yang confirm akan memberikan anda kekenyangan berpanjangan. Pulut kuning kan? Ya. Jom kita tengok dulu. Pulut kuning sudah sampai. Assalamualaikum. Selamat pagi diucapkan kepada semua penonton Borak Kopitiam. Baik, sempena Hari Bapa pada hari ini, pasti ramai yang tertanya apakah hadiah yang sesuai untuk diberikan kepada para bapa di luar sana. Mungkin ramai yang terfikir untuk jadikan kek sebagai hadiah. Tapi itu dah biasa sangat kan? Apa kata kita bagi yang lain sikit, iaitu pulut kuning berhias. Oleh itu pada pagi ini saya bersama dengan pengusaha catering Mama Ina, iaitu Puan Zarina. Pada mulanya macam mana boleh start untuk nak buat perniagaan menjual pulut kuning ni? Dalam catering Mama Ina, tempahan-tempahan yang sangat-sangat banyak masuk adalah salah satunya adalah pulut kuning. Pulut kuning ni sangat digemari oleh serata generasi lah, tak kira tua muda. Sentiasa menerima tempahan untuk majlis perkahwinan, untuk majlis berkatan, hari jadi, sempena hari-hari istimewa buat insan tersayang. Jadinya pulut kuning ni memang orang kata dia tak ada ikut bulan. Dia memang pasaran dia hari-hari kita dapat pasaran. Kita hidangkan pulut kuning tu dengan aneka rendang. Aneka sambal, kita ada buat dengan sambal bidai petai,
rendang daging, rendang ayam, kari ayam, serunding. Kita ikut cita rasa pada customer-customer kita lah. Baik, kalau kita dapat lihat dekat social media catering Mama Ina, dekat situ banyak dekorasi pulut kuning yang cantik dan unik. Jadi boleh Puan Zarina kongsikan bagaimana Puan boleh mendapat idea untuk nak menghasilkan satu-satu dekorasi yang cantik di atas pulut kuning itu? Kalau dapat idea untuk decorate yang cantik tu, selalunya kita buat perkongsian dengan customer kita. Diorang nak tema yang macam mana. Andai kata macam pulut kuning tu untuk orang yang tercinta, suami ke kan. Diorang tanya pandangan Mama cakap bagi bentuk love kan. Kalau saya nak letak berwarna merah, buah apa yang sesuai. Jadi Mama akan syorkan letak strawberry. Jadi strawberry tu digabungkan dengan pulut berhias yang kita dah guna acuan bentuk love. Dia jadi strawberry cinta. Pulut kuning tu melambangkan kasih sayang cinta kita dekat yang si penerima. Kita dekor ikut customer dan ikut juga dia nak raikan untuk majlis apa. Baik, Puan Zarina, untuk sempena Hari Bapa ni, ada tak pelanggan yang datang dekat Puan Zarina untuk order pulut kuning untuk dijadikan sebagai hadiah untuk Hari Bapa? Memang sangat banyak lah. Sebelum ni pun kalau hari jadi ke kita dah biasa hari jadi selalu kan. Majlis bapa ni pun Mama pun dah terima tempahan banyak, sangat banyak untuk Hari Bapa. Kalau lelaki Mama suka yang simple lah. Biasanya lelaki ni dia suka pulut tu dia boleh makan dengan rendang, lepas tu ada dessert sekali. Selalu Mama letak buah lah. Sebab lelaki kan, kalau hantar bunga-bunga kan berbunga-bunga pula hati bapa-bapa kita kan. Tapi lagi tak ada masalah pun kan. Hari penting untuk diorang kan. Kita sambut pun tak selalu. Setahun sekali kan. Kalau sesiapa penonton kita di rumah kalau nak dapatkan pulut kuning daripada catering Mama Ina macam mana? Okey, mudah je. Kalau di IG, Mama ada IG catering Mama Ina. Kalau di FB, Mama ada page FB catering Mama Ina dan page FB Homok Pulut Kuning. Jadi terima kasih Mama Rina. Ni dia. Be careful. Okey. Jadi ini antara pulut kuning yang dihadiahkan kepada kami di Borak Kopitiam. Terima kasih. Jadi mungkin juga akan memberikan inspirasi kepada anda semua. Nak berikan bapa kita ni pulut kuning ataupun kadang-kadang ada orang suka makan kek. Ada setengah ayah tak suka makan kek. Sebab dia suka pulut kuning ni. Bolehlah cara rendang. Yes. Kan? Tapi ni ada strawberry apa semualah, buah-buahan apa semua yang telah pun diinovasikan. Betul. Bau strawberry sangat kuat. Dekat sini pun boleh bau wanginya. Okey, seterusnya kita nak ucapkan terima kasih kepada Sarina Muhammad Sani, Asrul Muhammad Nur, Rina Zain, Syamil Hisham Yusof, Iza Ahmad, Nur Aini, Animan, Nurul Aini dan semua lagi lah penonton yang ada di Borak Kopitiam yang tinggalkan ucapan untuk ayah anda semua. Sebab kalau kita tengok dekat dalam tu banyak komen. Kita nak try bacakan pun sekarang ni tak sempat. Okey, kejap lagi kita akan cuba untuk bacakan. Jadi bagi anda semua yang masih lagi ada ucapan untuk ayah anda, sila tinggalkan dekat situ. Kita akan pick and choose untuk bacakan komen anda. Sekarang ni kita nak berehat sebentar. Selepas ini kita ada satu kejutan nak bawakan kepada anda semua. Ini hubungan ayah dan juga anak yang begitu rapat sekali. Pergi mana-mana, dia dorang je. Siapakah? Jadi kalau anda tahu siapakah, kena terus bersama kami, okey? Jangan ke mana-mana. Wanita bukan siapa-siapa, tiada harta ataupun cinta. Mama bilang untuk pilih dia. Oh please aku tak suka. Ku wanita juga manusia, punya hati dan juga selera. Aku bukannya berisi cinta. Oh please aku tak suka. Terperangkap aku dalam dua kisah, cerita berbeza, tolonglah. Bebas, aku mau bebas dari segala kekusutan dalam kehidupan. Ku tak mau begini, tolak sana sini, biar aku lari dari semua. Bebas, aku mau bebas dari segala kekusutan dalam kehidupan. Ku tak mau begini, tolak sana sini, biar aku lari dari semua. Ku wanita juga manusia, punya hati dan juga selera. Aku bukannya berisi cinta.
oh please aku tak suka terperangkap aku dalam dua kisah cerita berbeza, tolonglah. Bebas, aku mau bebas dari segala kekusutan dalam kehidupan. Ku tak mau begini, tolak sana sini biar aku lari dari semua. Bebas, aku mau Yes, itu dia lagu terbaru daripada Sisi Sendiri. Dengan bebas, aku mau bebas. Okey, semua orang mau bebas, tapi dalam keadaan sekarang ni kita patuh pada SOP yang telah pun ditetapkan untuk berada di rumah. Dan sekarang ni kita bersama dengan Sisi Iman nak bercerita mengenai single terbaru. Kalau anda dengar tadi adalah lagu terbaru daripada Sisi sendiri, Bebas. Ya. Yes, selamat pagi Sisi. Assalamualaikum. Hello guys. Waalaikumsalam. Okey, tadi kita dah dengar lagu Bebas. Boleh tak Sisi ceritakan kat kita apakah kelainan yang dibawakan dengan lagu Bebas kali ini? Okey, lagu Bebas kali ini kita biasa merupakan seorang songwriter. Tapi kali ini sebenarnya Sisi menyanyikan lagu komposer lain. Jadi lagu Bebas ini ditulis oleh Mas Dewaka, Eden King dan juga Jova Devito. Dan lagu ni sebenarnya dia menceritakan tentang seorang wanita yang ingin bebas. Bebas maksudnya bebas dalam kehidupan dan juga bebas dalam percintaan. Maksudnya kalau dia bercinta tu, dia tak nak rasa kompong. Is this something happening? Apa dia? Adakah tengah berlaku pasal cinta-cinta nak bebas-bebas ni? Ha? Biasa ni. Mungkin. Tetapi saya tutup muka dulu. Ya, sebab kita tahu kan Sisi ni memang daripada dulu dengan family, pergi mana-mana pun dengan family. Mungkinkah lagu ini juga adalah perasaan Sisi? Come on lah Ayanda. Saya nak bebas. Saya dah besar. Tapi kan tak adalah sebegitu. Tapi ini sebenarnya dia ikut interpretasi juga. Kalau orang nak menginterpretasikan macam bebas tu dalam apa orang kata dalam maksud yang elok jadi elok lah kan. Tapi Sisi bukan begitulah. I masih lagi nak duduk bawah kerja Ayanda lah. Okey, selepas seminggu single terbaru ni dah dilancarkan, macam mana dengan penerimaan peminat-peminat? Respons Alhamdulillah. Sebenarnya lagu ni dah pun dimain di showroom radio sebelum Sisi rilis lagu ni. Jadi Alhamdulillah lah memang mendapat sambutan. Jadi mungkin pada waktu ini pun ramai yang duduk di rumah kan. Jadi orang lebih alert dengan apa material yang dikeluarkan oleh kita lah. Jadi Alhamdulillah mesti rasakan respons semua tu baik. Okey, kalau kita tengok Sisi dia punya vokal adalah unik. Vokal Sisi ni membuatkan bukan semua orang boleh menerima vokal awak sebab dia unik. Jadi pencinta-pencinta vokal-vokal sebegini akan suka pada lagu-lagu Sisi. Jadi macam mana Sisi? Kalau kita tengok sekarang ni, ada yang kenal Sisi, dia ni pengacara sebab sekarang ni dia banyak buat pengacara. Lupa yang sebenarnya Sisi ni boleh buat lagu. Sisi juga merupakan seorang penyanyi. Sebenarnya dikenali sebagai apa itu bagi Sisi sebenarnya okey je. Sebab as long as orang tahu kewujudan seorang Sisi Iman tu sebenarnya dah cukup untuk Sisi. Sebab as long as contohlah kalau orang kenal sebagai pengacara pun mungkin kelamaan nanti orang akan ingat juga macam Sisi ni sebenarnya dia bukan buat pengacaraan je. Dia sebenarnya seorang penyanyi. Jadi bila lama-kelamaan tu orang akan tetap cari sebab material apa yang dikeluarkan oleh seorang Sisi Iman. Jadi dikenali sebagai apa itu tidak penting lah. Dan bercerita tentang vokal pula macam Sisi sendiri, Sisi tak kisah asalkan Sisi jadi diri sendiri dan Sisi nyanyi dengan teknik yang betul dan ada Sisi yang sendiri. Jadi bagi Sisi itu pulang kepada orang untuk menerima. Ya, betul lah. Okey, lagu pun dah banyak orang dah dengar, dah ada peminat-peminat yang memang mesti tak sabar bila agaknya muzik video dia nak dibikin, nak ditayangkan. Perancangan muzik video untuk Bebas ni macam mana? Okey, untuk muzik videonya belum lagi kita belum lagi keluarkan sebab biasalah bila kita dah PKP ni semua kan. Dan lagu ni sebenarnya tak lama. Sisi bukannya record berbulan lepas. Sebenarnya ujung bulan ni kita record. Betul-betul sebelum kita nak PKP. Okey. Jadi Sisi memang baru je kita record. Lepas tu kita release dan lagu ni sebenarnya merupakan OST daripada sebuah drama.
Jadi itu salah satu saya rasa platform yang baik jugalah untuk memperkenalkan lagu Sisi dan juga Sisi Iman tu sendiri kan. Jadi sekarang ni kalau kita tengok video klip liriknya telah pun keluar, yang anda tengok tadi dah rilis kan. Jadi sementara tu tengok tu dululah, nanti dah boleh keluar, dah boleh syuting. Mungkin Sisi akan keluar dengan video klip yang barulah kan, yang bebas lah. Tapi kalau sebut mengenai bebas ni, kalau nak berlakon video klip, kalau dengan hero-hero ayahanda bagi ke? Sebab kalau video klip yang lepas sebelum ni ayahanda juga berlakon. Itulah bila kita dengan ayahanda hari tu, dia kata, Ben Amir okey ni kah? Ben Amir, Ben Amir saja. Ayahanda ada tak tu? Kita pula macam, I like. Okey, macam you Ben Amir tak boleh, you Ben 10 boleh. Okey, Sisi mungkin boleh kongsikan IG Sisi. Okay, Instagram Sisi, Twitter Sisi, semua social media platform Sisi sama sahaja. SISSYIMANN. Boleh kongsi kat situ lah sebab banyak Sisi akan kongsi lagi tadi. Okey. Alright. Okay. Jadi sempena Hari Bapa ni pun kita ada sesuatu yang istimewa kita nak kongsikan lah. Tapi sebelum tu kita ada sesuatu juga kita nak tunjukkan kepada anda. Kan? Jom kita saksikan VT ni. Bertemu dengan si dia, mungkinkah gentleman? Makin ku terfikir, makin ku gelisah sebab dia main band. Ku coba kau begini dan begitu, sebenarnya ku ni insecure. Ku tahu ku tak yakin. Jadi itu antara lagu yang daripada Sisi Iman juga, pesanan ayahanda. Jadi anda boleh tengok di YouTube yang telah pun keluar lama lah kan. Jadi memang kalau kita tengok Sisi ni dengan ayah dia memang rapat. Sebab tu sampai ada lagu khas untuk pesanan ayahanda tau. Tapi saya tak tahu adakah ini apa yang orang katakanlah Muaz, anak perempuan biasanya akan lebih rapat dengan ayah. Anak lelaki lebih rapat dengan mak. ibu. Yes. Saya rasa lah memang betul lah kan. Tapi bukan senang lah. Maksudnya kalau anak perempuan rapat dengan ayah ni, kadang-kadang mungkin bila dah besar, dia start dah malu sikit. Dia pun ada hal dia sikit rapat kepada mak kan. Tapi kalau rapat dengan ayah ni sampai dia dah besar, sampai ada juga viral sebelum ni. Ni ayah ada. Kan. Ada viral sebelum ni kan. Ayah nak lepaskan anak masa nak kahwin, menangis ayah tu. Iya. Begitu rapat sekali. Begitu rapat sampai macam tu sekali. Tapi itu satu benda yang bagus. Dan kalau anda lihat ini adalah ayah anda, ibu anda. Bonda ada sekali. kepada Sisi. Masing-masing ada dekat dalam video klip. Sebab itulah kita cakap Ben Amir tak boleh masuk dalam video klip. Okey, ini sekarang ni. Ayah anda ada bersama dengan Sisi. Okey, bersempena dengan Hari Bapa. Mungkin Sisi ada wish nak bagi kepada ayah anda? Okey, sebenarnya kita nak bersama Hari Bapa kepada ayah anda. Terima kasih mana-mana ayah anda kerana tugas Iman dalam sebenarnya yang dia panggil Sisi Iman / kakak. Terima kasih anak-anak sebab dah banyak buat benda untuk Iman, banyak support kakak daripada kakak kecil sampai besar. Bagi fees ataupun yuran muzik bukan murah. Dia dah laburkan untuk Sisi sampai ke tahap ini, orang kata deh. Thank you saya love you so much. Jadi awas ya kalau nak kahwin dengan awal-awal apa tadi nama band-band tu awal ya. Awas bayar dulu. Okey, admin okey. Okey, Sisi dengar cerita ada surprise surprise untuk ayah anda. Yeah. 1, 2, 3. Happy Father's Day to you. Happy Father's Day to you. Happy Father's Day to yonder. Happy Father's Day to you. Wah, ayahanda hebat ni. Ini ayahanda sendiri pun tak tahu ada surprise. Dia daripada rumah. Surprise dari rumah dalam rumah. Dia pun tak tahu tau. Nampak. Hebat. Muaz nak ada tak? Makan dulu ayahanda untuk Muaz. Saya confuse je. Ni birthday ke ni hari ayah? Thank you so much TV3. Thank you so much Borak Kopi Tiam. Ayahanda, cerita sikit lah macam mana ni. Saya tengok ayahanda dengan Sisi ni rapat betul. Jadi ini kalau Sisi one day nak kahwin ni, mau menangis ayahanda ni. Jadi macam mana ayahanda
hubungan dengan anak-anak perempuan ni selalunya kan ada orang malu-malu. Selalunya anak perempuan ni lebih kepada mak. Tapi ayanda dengan Sisi ni memang betul rapat lah. Sebenarnya Sisi ada rival. Dia dengan adik dia yang bongsu. Sebab adik dia yang bongsu lagi best. 24 dah umur 24 tahun masih tidur kat tengah-tengah. Dia rapat dengan ayanda, dia rapat hanya bekerja je. Tapi kalau yang rapat, betul-betul rapat setelah adik dia yang bongsu. Ramai juga yang kata Sisi ni mencuri segala perhatian ke kat rumah tu kan. Kadang ikut Sisi je apa semua, tapi sebenarnya ada Sisi yang lain pun rapat juga dengan ayanda. Mungkin tak nampak, mungkin nampak Sisi seorang sahaja sebab kita bekerja kan. Jadi ayanda selalu ada teman Sisi. Abang dia pun sama juga. Okey. Beza antara tiga-tiga tu tak ada bezanya. Tapi I tetap favourite dah, you know. Naughty girl. Okey, tapi mungkin kita nak ambil sedikit tips-tips lah daripada ayah anda kan. Mungkin bagi mereka yang ada di rumah, macam mana akan tertanya macam mana nak rapatkan, kekalkan hubungan rapat antara anak dengan ayah sampai macam tu sekali. Betul. Oh, ayah dia senang. Satu je yang dia selalu yang dia amalkan dalam family. For you to tell, not for me to ask. Maknanya dia akan bagi tahu apa saja tanpa yang dia bagi tahu. Tanpa yang dia tanya. Senang je. Oh, maksudnya segala rahsia, ialah apa-apa rahsia kena cerita ataupun mereka automatik akan cerita pada ayah dia. Phone pun tak ada password. Wow. Okey. Jadi betul lah kan, kita tak ada border lah ayah dia antara ayah dia dengan anak-anak apa semua. Habis macam bonda semua tak terasa sangat ke? Ayah asyik-asyik ayah dia, asyik-asyik habis bonda yang melahirkan kau 9 bulan ni macam mana? Yang bonda pun dapat juga. Ada kata bonda okey orang. Bonda pun dapat. Sebenarnya diorang ni satu family pergi mana-mana. Memang kita tengok dampaklah dia punya keakraban tu tau. Betul. Tapi kalau kita tengok tadi, bila kek dibawa keluar, ayah anda langsung macam didn't expect, tak expect ada kek pun dekat dalam rumah tu. Mungkin Sisi boleh kongsikan macam mana persediaan tu. Kau jadi macam tikus ke sorok-sorok. Okey, sebenarnya kek yang anda semua tengok tadi, kek ni bonda yang buat tau. Tapi dia dah buat sorok-sorok betul lah. Macam mana buat kek sorok-sorok kat rumah tu? Itu ada. Tapi kita cuba sedaya upaya lah supaya dia tak nampak. Mungkin dia ternampak tapi dia tak terfikir apa kot. Lepas tu pagi tadi, sebab ayah dia selalu memang tidur selepas subuh tau. Tadi kita nak keep him awake untuk surprise ni memang agak sukar saya. Tadi macam lagi kata yang tu. Mana tahu diorang nak interview yang duduk di situ. Kok lah kan. Kita tahu. Macam dia duduk sebelah tadi sebab selalunya dia akan ada di atas lah kan. Macam tu lah. Tapi okey lah kan. Akhirnya macam mana happy? Happy. Thank you so much. Thank you for everyone. Wow, hebatlah. Betul. Jadi itu dia kita kongsikan bersama dengan anda. Kadang-kadang hubungan anak beranak ni bukan kita buat-buat tapi dah memang begitulah daripada awal lagi. Ayanda maksudnya mungkin pesanan ayanda sendirilah kepada ayah-ayah semua kan agar komunikasi bersama dengan anak-anak tu biar daripada kecil sampailah dewasa dia tak ada rasa malu. Maksudnya kalau kita nak cium dia dulu masih kecil boleh je, bila dah besar ni nak peluk pun malulah dengan kawan-kawan. Betul. Betul, sangat-sangat betul. Kita tidak perlu ada barrier tu walau bersama mana pun anak-anak yang dia still baby to me. Betul. Okay. So daripada situ ayanda pun daripada umur 40 tahun ayah dah resign daripada kerja and fokus membesarkan anak-anak. Masa tu abang dia baru 8 tahun, Sisi 7 tahun dan adik 5 tahun sampai ke hari ini I'll be there for them. Wow, hebat. Itulah kita kata tugas apa saja pencapaian dia sama ada jaya atau gagal dia, kita harus bersama di samping dia. Betul. Tugas seorang ayah ataupun ibu tak akan habis. Okey. Jadi terima kasih sekali lagi Sisi Man, ayanda dan juga bonda, semua adik-adik Sisi yang bertungkus lumus pagi ni. Man. Nak buat surprise. Adik. Bonda. Adik. Dia ada seorang lagi yang tengah ambil video tu. So dia tak boleh masuk. Yeah. Okey, baik, terima kasih. Bye Sisi, bye Anda, bye Bonda. Bye. Bye.
Wow. Okey, apa kata sekarang ni kita ambil masa yang ada untuk bacakan ucapan-ucapan anda semua yang ada di Baik, Facebook. antaranya kita ada Muhammad Afzal Haikal. Selamat Hari Bapa untuk bapa tersayang Saifuddin bin Anan. Moga Allah kurniakan kesihatan yang baik untuk menjaga kami sekeluarga. Amin. Sayang Papa. Dan selain daripada itu juga kita ada Melalatul Husna. Selamat Hari Bapa buat semua bapa hujung minggu ni ya. Lepas tu kita juga ada Jamila. Selamat Hari Bapa kepada bapa kepada Abah Azhar bin Mahiran. Semoga Abah sentiasa sihat dan gembira. Al-Fatihah juga buat arwah Tok Wan Abu Bakar bin Adam. Ya, jadi di kesempatan ini juga kita ucapkan terima kasihlah. Kita doakan ayah kita yang telah tiada pastinya ya ditempatkan bersama dengan orang yang beriman, kerana doa anda tu akan kekal selamanya ya. Jadi jangan lupa untuk doakan ayah-ayah kita yang telah pun meninggalkan kita, tapi kenangan serta kasih sayang mereka akan tetap bersama dengan kita. Betul. Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang setia bersama kami dari pukul 8 pagi sampailah sekarang. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Saya Fiona. Saya Muaz. Ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Bapa kepada anda, bapa-bapa yang luar. Terus kuat, kita pasti menang.